Tetapi ada beberapa perkara yang diperbolehkan. Contohnya apa? Contohnya solat tahiyatul masjid, bahkan disunnahkan. Solat tahiyatul masjid ketika khutbah disunnahkan. Hadis daripada Jabir bin Abdullah pernah riwayatkan satu hadis, katanya bainaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhutubu yaumal jum'ah idz jaa rajulun. Ketika mana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah, maka datang satu orang lelaki, faqala Nabi asallaita ya fulan. Nabi sedang khutbah ni. Satu orang lelaki masuk, dia terus duduk. Nabi tanya, asallaita ya fulan? Kau dah sembahyang ke wahai fulan? Sembahyang di sini maksudnya sembahyang tahiyatul masjid. Nabi sedang khutbah ni, Nabi khatib. Nampak satu orang lelaki masuk, duduk. Kemudian Nabi tanya, as-sallaita ya fulan? Kau dah sembahyang ke ya fulan? Katanya belum. Kata Nabi, kum farqa. Kum farqa. Bangun dan solatlah. Jadi di sini ada berlaku interaksi tak? Ada. Interaksi seperti ini diperbolehkan. Yakni interaksi di antara khatib dan juga di antara makmum yang dengar khutbah. Ada perkara-perkara yang diperbolehkan seumpama pesanan untuk tahiyatul masjid. Tadi kan Nabi tanya, Nabi yang jadi khatib, Nabi tanya, as-sallaita ya fulan? Kau dah sembahyang ke yang fulan? Kawan tu jawab, la ya Rasulullah. Tidak ya Rasulullah. Bercakap. Tapi Nabi tak kata, kenapa jawab? Mana boleh bercakap? Khutbah. Tak sebut macam tu. So, tahiyatul masjid adalah satu perkara yang dituntut ketika mana, walaupun kita hadir ketika mana khutbah. Tapi, ingat, kita kena bezakan di antara tuntutan tahiyatul masjid dan juga tuntutan mendengar khutbah. Yang lebih penting, yang lebih tinggi kedudukan adalah tuntutan mendengar khutbah. Itu yang lebih utama. Tapi tahiyatul masjid ketika khutbah itu kerana menunaikan hak masjid. Tapi yang lebih utama mendengar khutbah. So dalam hal ini, satu orang ketika masuk lambat ke masjid. Lambat ke masjid maksudnya dah mula khutbah baru dia sampai. Dia tetap juga disunatkan untuk menunaikan tahiyatul masjid 2 rakaat, tetapi rakaatain khafifatain, 2 rakaat yang ringkas seringkas-ringkasnya. Itu yang disunnahkan kepada satu orang yang nak salat tahiyatul masjid ketika khutbah. Jadi dia tak disunnahkan untuk solat panjang. Sunnat kepadanya hanya untuk tunaikan tahiyatul masjid dengan ringkas. So dalam hal ini bukan pertembungan antara ibadat salat dan ibadat mendengar khutbah. Memang dari segi zat kedua-dua ibadat ini, salat dengan dengar khutbah, ya memang as-salatu imaduddin, salat itu tiang agama. Tapi di sini bukan. Di sini bukan. Di sini mendengar khutbah lebih utama. Bukan salat lebih utama. Tapi tetap disunnahkan untuk tahiyatul masjid kerana tetap perlu untuk menunaikan hak masjid. Tapi dengan syarat yang disunnahkan tadi untuk dia sembahyang 2 rakaat tahiyatul masjid dengan ringkas, tidak panjang, dan solat sekadar yang wajib. Apa maksud solat sekadar yang wajib? Yang perkara-perkara sunnah dalam solat itu ditinggalkan. Ini caranya. Macam mana solat yang ringkas tadi? Dia pun masuk, imam sedang, khatib sedang berkhutbah, dia pun solat. Salli sunnat tahiyatul masjid raka'ataini lillahi ta'ala, Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim. Tak payah baca Allahu akbar kabira walhamdulillah, tak payah baca. Doa iftitah tak payah baca. Baca suratul Fatihah saja. Waladhdallin, amin, Allahu akbar, rukuk, subhana rabbil azim wa bihamdi sekali. Tak payah baca 3 kali. Sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar, rukuk baca sekali. Duduk antara 2 sujud memang sekalilah. Sujud sekali lagi, baca sekali. Kemudian bangun rakaat yang kedua, Fatihah pun baca yang ringkas, tak ditambah dengan surah. Demikian solat tahiyatul masjid ketika khutbah perlu diringkaskan. Ini caranya ketika mana salat tahiyatul masjid, kerana di situ hak masa kita
yang lebih dituntut adalah untuk dihabiskan pada mendengar khutbah al-Jumu'ah. Kenapa pula solat kena ringkas? Siapa suruh kamu datang lambat? Siapa suruh datang lambat? Maka kamu waktu itu hanya berhak untuk dapat pahala solat yang ringkas. Itu jawapan dia. Jadi kalau orang tanya, Afsal, kenapa pula saya nak kena solat ringkas? Ya, siapa suruh datang lambat? Di sana waktu untuk kamu dengar khutbah, bukan solat. Solat tadi sekadar syarat untuk masjid. Jadi kamu oleh kerana datang lambat, kamu hanya layak untuk mendapat solat yang ringkas. Ada faham? Sama juga macam kita kalau datang ke masjid, kita pun sampai di luar masjid, kemudian di masjid dah dirikan qamat dah. Bilal dah qamat nak solat. Kita baru nak wuduk. Contoh kita baru nak wuduk. Di sini dah sudah qamat. Kalau dah berwuduk, kalau dah iqamah kita pun baru nak berwuduk, di sana tidak ada sunnah lagi kepada kita untuk basuhan wuduk sebanyak 3 kali. Bahkan makruh hukumnya. Faham? Bahkan makruh hukumnya kalau kita basuh 3 kali. Kerana apa? Kerana waktu itu lebih utama kepada kita untuk kejar takbiratul ihram pertama dengan imam. Kejar takbiratul pertama dengan imam lebih utama daripada mengutamakan basuhan wuduk sebanyak 3 kali. So yang perlu dilakukan di situ, tinggalkan yang sunat. Perkara-perkara sunat ketika berwuduk ditinggalkan. Berkumur ditinggalkan, sapu telinga ditinggalkan. Semuanya buat yang wajib sahaja, buat sekali saja. Supaya apa? Supaya dia bercepat-cepat masuk dan dia tidak tertinggal takbiratul pertama dengan imam, atau paling tidak dia tidak tertinggal ataupun tak jadi masbuk, atau paling tidak dia tak tinggal rakaat pertama dengan imam. Jadi terpaksa dikurangkan cara berwuduk dengan sempurna untuk kejar yang lebih utama, kerana di sini pertembungan antara dua perkara yang baik. Memang betul, wuduk 3 kali sunat, basuh setiap anggota wuduk 3 kali sunat. Bahkan Nabi doakan kepada orang yang berwuduk, setiap basuhan wuduknya dibasuh 3 kali, yang itu yang Nabi doakan. Yang basuh sekali 2 kali Nabi tak doakan. Faham? Tapi di sana diutamakan untuk tinggalkan basuhan 3 kali. Sebab apa? Sebab untuk kejar pahala yang lebih. Kerana kalau sudah iqamah, maka yang paling utama di situ adalah untuk bercepat-cepat datang mengikuti imam. Demikian, kita kena tahu di dalam hal ibadat ini ada keutamaan dan ada tempat-tempat yang perlu diletakkan ibadat itu khas pada tempatnya. Jadi Nabi tanya kepada sahabat tadi, dan sahabat tadi pun jawab. Maka dalam hal ini menunjukkan kepada kita, riwayat hadis tadi, boleh untuk khatib bercakap. Khatib boleh bercakap dengan makmum. Dan kalau khatib tanya tentang tahiyatul masjid, maka kalau makmum jawab, dia tidak salah. Tidak termasuk daripada melanggar adab al-khutbah. Kemudian di antara perkara juga daripada adab solatul Jum'ah dan juga adab berkhutbah adalah tinggalkan perkara-perkara yang tidak ada kaitan dengan solatul Jum'ah dan juga khutbah, seperti berjual beli dan sebagainya. Maka ini termasuk daripada perkara-perkara yang dilarang. Termasuk daripada perkara-perkara yang dilarang, iaitu berjual beli setelah daripada azan. Yang kedua daripada azan, solatul Jum'ah haram hukum dia. Yang beli, yang jual pun berdosa, yang beli pun berdosa. Tapi di mana yang berjual beli yang berdosa? Ya, ini di kawasan masjid lah. Di kawasan masjid. Jangan kita pergi pula cakap berdosa orang buka 7-Eleven dekat tempat situ. Tak ada kena-mengena. Maksudnya yang dilarang tadi tu di kawasan yang kira-kira qaryah masjid tadi, ataupun dalam perjalanan nak pergi masjid tadi, di situ yang dilarang untuk berjual beli ketika mana sedang ataupun setelah azan, walaupun yang jual perempuan. Walaupun yang jual perempuan. Kerana apa? Kerana menghormati waktu
solatul Jum'ah. Yang jual perempuan, tapi yang beli nanti pakcik-pakcik yang nak pergi sembahyang Jumaat. Faham? Kecuali kalau yang dibuka tadi tu khas untuk muslimat, ya ahlan wa sahlan, tak ada kena-mengena. Jadi haram untuk berjual beli setelah daripada azan solatul Jum'ah, kerana waktu itu yang disuruh kepada kita adalah untuk bercepat-cepat pergi dapatkan solatul Jum'ah dengan kehadiran kita paling tidak sebelum imam naik ke atas mimbar. Jadi kehadiran dalam hadis, dalam Bidayatul Hidayah Imam Al-Ghazali ada sebut dan bawakan beberapa hadis berkaitan tentang fadilat datang salatul Jum'ah. Di antara perkara yang disebutkan di situ adalah kehadiran salatul Jum'ah akan dicatat hanya sampai imam sebelum naik ke atas mimbar. Kalau imam dah naik atas mimbar, khatib dah naik atas mimbar, sebut Assalamualaikum warahmatullah, maka dalam hadis Nabi sebutkan, maka malaikat yang mencatat kehadiran solatul Jum'ah akan tutup buku. Dah stop. Kita punya punch card hanya sampai khatib naik atas mimbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khatib naik saja atas mimbar dah bagi salam, maka malaikat yang tunggu di pintu sudah tutup buku. Yakni sudah tidak lagi dicatat sebagai orang yang hadir solatul Jum'ah dalam buku catatan kehadiran solatul Jum'ah, yang akan diberikan pahala, yang mana yang tercatat namanya akan diberikan pahala sesuai dengan cepatnya dia datang. So bukan maksudnya kalau datang selepas daripada khatib berikan salam dia tak dapat pahala solatul Jum'ah. Jangan faham macam tu. Yang ini khusus pahala kepada orang yang datang awal. Orang datang awal ni ada pahala khas kan? Faham? Orang yang datang awal solatul Jum'ah ada pahala khas. So untuk dapatkan pahala datang awal solatul Jum'ah, last sebelum imam naik atas mimbar. Kalau imam dah naik atas mimbar, maka pahala datang awal dah tak ada dah. Stop. Tutup buku. So yang datang selepas tu, ya tetap juga dapat pahala solatul Jumaat, dia dapatlah sebab dia sembahyang Jumaat. Dia juga tetap ahli Jumaat. Dikira sebagai jemaah ahli Jumaat. Dikira sebagai orang yang boleh dicukupkan sebagai salah satu daripada 40 orang untuk sah didirikan solatul Jumaat. Hanya dia tidak berhak untuk mendapat pahala datang awal. Macam mana datang awal? Imam dah naik khutbah dah. Dah start engine dah, dia baru nak buka pintu. Demikian disebutkan bahawa di zaman dahulu orang pergi solatul Jum'ah bawa lampu pelita. Orang pergi solatul Jum'ah di zaman Nabi bawa lampu pelita. Apa maksud bawa lampu pelita? Awal, sebelum terbit matahari dia sudah bawa pergi solatul Jum'ah. Sebelum terbit matahari sudah pergi solatul Jum'ah. Sebab tu Nabi kita sebutkan dalam hadis, golongan yang paling awal sekali datang solatul Jum'ah akan dapat pahala sembelih seekor onta, kemudian seekor lembu, kemudian kambing, kemudian ayam, dan terakhir sekali telur ayam, kan disebut dalam satu hadis yang panjang. Itu dibagikan ikut waktu. Dibagikan ikut waktu. Yakni yang paling datang awal, yakni pada waktu ketika sebelum terbit fajar, itu yang dapat, atau setelah terbit fajar yang pertama sekali, itu yang akan layak akan dapat pahala al-mubadarah, pahala bercepat dalam datang salatul Jumaat.